Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hadi Zufari bin Fauzi. Nombor metrik 067411. Baik, tajuk kumpulan kami yang kami akan bentangkan ialah malaikat. Jom kita mulakan. Kepercayaan kepada malaikat merupakan salah satu tunjang utama ajaran Islam. Tambahan pula, ia juga merupakan salah satu daripada 6 rukun iman yang wajib diketahui. Tidak sah iman seseorang Muslim itu sekiranya dia tidak mempercayai kewujudan malaikat dan sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran sendiri menekankan berulang kali tentang kepercayaan ini. Antara salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285 yang terjemahannya bermaksud, Rasul beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Allah. Begitu juga orang yang beriman. Semua orang-orang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah dan para Rasulullah. Penggunaan istilah malaikat dalam bahasa Melayu biasanya berupa perkataan tunggal seperti mana yang digunakan oleh para ulama. Dalam bahasa Arab, perkataan malaikat berasal daripada perkataan jamak yang berasal dari perkataan malak, iaitu malaikat. Dan juga alim ulama. Alim adalah mufrad dan ulama itu adalah jamak daripada alim. Baik. Ada ulama berpendapat perkataan malak diambil daripada perkataan alaka dan malakah yang bermaksud mengutuskan, perutusan ataupun risalah. Malaikat adalah utusan-utusan daripada Allah yang memainkan pelbagai peranan. Ada pendapat lain mengatakan bahawa malak ini diambil daripada perkataan laka yang bermaksud menyampaikan pengetahuan ataupun maklumat-maklumat. Baik, malaikat adalah makhluk yang menyampaikan pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua maksud-maksud di atas dari segi bahasanya. Nas-nas Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin menunjukkan bahawa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya sebagaimana dia menciptakan jin dan manusia. Tujuan yang sama, mereka hidup, berakal dan dapat berbicara meskipun sama-sama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam malaikat berbeza dengan alam jin dan manusia. Alam malaikat adalah alam yang mulia lagikan suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Kerana apa? Kerana kedekatan mereka kepadanya dan kerana mereka sentiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik, malaikat ialah ruh yang tinggal di dalam jisim yang halus yang dijadikan daripada cahaya, berupaya merupakan dalam pelbagai bentuk yang baik dan bersifat tidak berjantina. Sukalah saya untuk mengemukakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Fatir ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk menguruskan berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Dalam hadis, Jibril berdialog dengan Rasulullah SAW. Jibril telah bertanya kepada baginda, apakah itu iman? Baginda SAW menjawab, iman ialah engkau beriman dengan Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan engkau beriman dengan qadar baik dan buruk Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afif bin Alias Nur. Nombor metrik 067388. Saya akan terangkan berkenaan malaikat dijadikan daripada cahaya. Okey, sebenarnya penjelasan dalil berkenaan malaikat diciptakan daripada cahaya ini tidak ditemui di dalam Al-Quran. Akan tetapi ia berbeza dengan jin yang disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Ayat ini menyatakan ia diciptakan oleh Allah daripada bara api yang menyala. Selain itu, asal kejadian malaikat dilaporkan oleh Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah melalui Rasulullah SAW
yang berbunyi, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min marij min nari wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, rawahu Muslim. Maksudnya malaikat dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada percikan api, dan manusia dijadikan daripada bahan yang telah diberitahu kepada kamu. Namun kejadian malaikat daripada cahaya ini tidak diberikan secara detail. Tidak diketahui jenis cahaya yang dia diciptakan. Terdapat hadis yang membincangkan perkara ini, tetapi kesahihan hadis-hadis itu tidak diketahui. Ada juga ulama tasawuf menggunakan pelbagai kajian berkenaan asal-usul kajian malaikat, tetapi tidak menemui sebarang dalil atas hujah mereka kepada kehebatan kejadian malaikat. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, aku telah diizinkan untuk bercakap tentang salah satu malaikat yang menjaga arash. Akan dapati jarak antara cuping telinga dengan bahunya ialah 700 tahun perjalanan. Riwayat Abu Daud. Selain itu, terdapat beberapa kehebatan kejadian malaikat, iaitu yang pertama, berukuran sangat besar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikah ghilazun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhaka Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Melansir dari buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abu Salma Al-Sampaya, dalam riwayat lain disebut bahawa besarnya malaikat Jibril disertakan dengan semua bintang-bintang di langit berada di antara dua alis mata malaikat Jibril. Yang kedua, memiliki sayap. Malaikat juga diketahui memiliki sayap sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Ada yang mempunyai 2 sayap dan ada yang 3 atau 4 sayap. Bahkan ada lebih banyak lagi. Dalam waktu yang lain, Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Riwayat Imam Ahmad. Selain itu, yang terakhir iaitu berjumlah dengan banyak dan tak terhitung jumlahnya. Namun jumlah malaikat yang wajib diimani oleh Imam Muslim adalah 10 malaikat, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ratkir, Atik, Malik dan Ridwan. Dari 10 malaikat tersebut, hanya satu malaikat yang pernah dilihat oleh Nabi dalam bentuk rupa aslinya, iaitu malaikat Jibril saat Isra Mi'raj di Gua Hira. Hal ini pun diceritakan dalam firman Allah, Auzubillahi minasyaitanirrajim, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Taufik, nama matrik 067397. Hari ini saya akan menyambung pembentangan sahabat-sahabat saya yang bertajuk malaikat. Ciri-ciri dan keistimewaan malaikat. Yang pertama, menyerupai makhluk lain seperti manusia. Yang kedua, terpelihara daripada melakukan dosa. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Sadaqallahul Azim. Surah As-Saffat ayat 164. Yang bermaksud, tiada satu pun di antara kamu, iaitu malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Seperti yang kita tahu, malaikat ni mempunyai darjat masing-masing.
dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah malaikat Jibril alaihissalam. Seterusnya balik kepada contoh malaikat menyerupai makhluk lain, iaitu manusia. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim pernah dikunjungi oleh malaikat dalam bentuk manusia. Pada waktu itu beliau sedang menghidangkan makanan kepada mereka sambil berkata, sila makan. Ini terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 27 hingga 28. Akan tetapi Nabi Ibrahim mula takut kerana mereka, iaitu malaikat yang tidak mahu makan. Jadi malaikat dalam bentuk manusia itu berkata kepada Nabi Ibrahim, mereka datang untuk memberitahu berita akan hadirnya hari, iaitu kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Seterusnya, contoh malaikat terpelihara daripada dosa ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Azim, surah Al-Baqarah ayat 30. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, iaitu malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di sini menunjukkan bahawa kita nampak malaikat ingkar arahan Allah SWT, sedangkan tidak. Nak menunjukkan ayat ni nak menunjukkan bahawa kita sebagai manusia lah yang merosak dan selalu menumpahkan darah di bumi Allah SWT. Jadi di situ, persoalan di situ Allah telah jawab pada last ayat tersebut, iaitu sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Rapi, nombor matrik 067396. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya dalam kumpulan saya ni yang memilih tajuk malaikat. Jadi insya-Allah tajuk saya pada kali ini adalah tentang ibadah para malaikat. Kita nak tahu apa kerja malaikat ataupun secara umumnya lah. Okey. Jadi malaikat ni merupakan satu makhluk yang tidak mempunyai nafsu syahwat. Maknanya malaikat ni bukan macam kita, bukan macam jin. Malaikat ni tarik nafsu syahwat. Malaikat ni tidak makan, tidak minum macam kita lah. Itu orang panggil ni sifat malaikat. Lain daripada kita. Macam kita diciptakan daripada tanah. Akan tetapi malaikat diciptakan daripada cahaya. Kemudian malaikat hanya mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah semata-mata. Itu je kerja malaikat. Allah kata ni dia ikut, Allah kata ni dia ikut. Sebab tu apabila Azazil ataupun iblis tu bukan malaikat. Sebab dia tidak apa ni orang panggil, tidak mengabdikan diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab apabila ada satu kisah yang mana yang agak masyhur lah di kalangan kita, apabila Allah telah menciptakan Nabi Adam, maka Allah suruh malaikat ni macam tunduk sedikit pada Nabi Adam tersebut. Tetapi semua malaikat ni semua tunduk. Sebab apa? Sebab malaikat ni merupakan makhluk yang hanya mengabdikan diri dia kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Tetapi Azazil tidak tunduk. Itu sebab Azazil itu bukan malaikat. Dan kalau tengok lagi penciptaan malaikat dan Azazil iblis ni berbezalah kan. Malaikat diciptakan daripada cahaya, manakala iblis atau Azazil ni diciptakan daripada api. Okey, dalam Quran telah menggambarkan keadaan malaikat ataupun mereka ni malaikat lah. Antaranya adalah mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Maknanya apa yang Allah suruh buat ni, contohnya Nabi Allah SAW, malaikat Israel tarik nyawa. Mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah suruh malaikat buat ni, malaikat buat je. Dia tidak macam kita ni. Kadang-kadang apa yang Allah suruh buat pun kita tinggal dan kita buat apa yang Allah larang. Tu kita.
Malaikat lain, kerja dia beribadah sahaja kepada Allah. Allah suruh buat tu, Allah suruh buat ni, semua dia buat. Okey, itu ibadah para malaikat lah antaranya. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, para malaikat ni beribadah kepada Allah tanpa henti. Siang malam dia ibadah kepada Allah. Pagi, petang, siang, malam beribadah je kerja dia, beribadah kepada Allah. Lainlah macam kita ni, jauh sangat. Kadang kita ni 5 waktu sehari semalam untuk kita beribadah kepada Allah. Semayang je, lepas tu lara. Tu kita lah. Dan kita, saya lah utamanya. Okey, macam mana kita tahu yang malaikat ni sentiasa beribadah tanpa henti kepada Allah? Kita boleh tengok dalam Al-Quran, maksudnya, dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya. Dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Maknanya malaikat ni beribadat tanpa rasa penat dan letih. Beribadat semua. Mereka beribadat malam dan siang dan tidak berhenti-henti. Surah Al-Anbiya ayat 19 hingga 20. Maknanya sini Al-Quran menceritakan bahawa malaikat ni beribadat tanpa rasa penat dan letih. Dan tak ada, dan orang panggil beribadat malam dan siang. Dan tidak henti-henti dia beribadat kepada Allah. Okey, terdapat juga malaikat yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman di atas bumi. Kan ada hadis kan yang mana kata, bila kita menuntut ilmu ni, ikan di laut mendoakan kita punya keampunan dosa, mendoakan kita. Okey, malaikat juga mendoakan kita. Itu hadis tu. Okey, kita ambil daripada itulah ni. Okey, memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang beriman di atas muka bumi. Dan banyak lagi ibadah para malaikat ni. Ada yang tugas malaikat tu rokok je kerja dia, rokok. Tapi ada yang sujud saja kerja dia. Okey, tapi kita tak boleh nak bayangkan, Allahu a'lam lah cara dia sujud tu macam mana. Okey, itu saja daripada saya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Haman, nombor matrik 067395. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan daripada kawan saya. Okey, poin yang seterusnya ialah berkaitan dengan malaikat takut kepada Allah. Okey, malaikat takut kepada Allah. Poin pertama ialah para malaikat sentiasa bertasbih kepada Tuhan kerana takut kepadanya, daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Maksudnya, dan dialah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujinya kerana takut kepadanya, dan dialah juga yang menghantarkan petir, lalu ia mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan mereka yang ingkar itu membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubungan dengan Allah dan kuat kuasanya, padahal ia amat keras azab siksaannya. Poin seterusnya ialah takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah takut kerana untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya kerana hal yang lain. Takut ini akan ada pada diri seseorang hamba bergantung sejauh mana kenalnya kepada kebesaran, keagungan, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, serta sejauh mana hampirnya dengan Allah. Setiap hamba itu akan bertambah hampir kepada Allah, maka ketakutannya juga kepadanya akan bertambah. Ada seorang salaf yang bernama Al-Muhasibi telah berkata, takut orang yang muqarrabin, iaitu orang yang hampir kepada Allah daripada kalangan Nabi dan Malaikat, adalah takut kerana mengagung dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun mereka sebenarnya selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jumlah dan nama-nama malaikat. Jumlah dan nama-nama malaikat.
Poin pertama ialah nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah ada menunjukkan bahawa malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. Oleh kerana itu, ketika menyebutkan jumlah malaikat penjaga neraka Jahanam dalam firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Sadaqallahul Azim. Okey, maksudnya, dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu. Supaya orang-orang yang diberi kitab iaitu orang Yahudi dan Nasrani boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Dan juga supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu serta kebenaran keterangan itu, dan sebaliknya supaya orang-orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil itu? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang peraturannya dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dialah sahaja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Okey, poin yang seterusnya ialah walau bagaimanapun hanya Allah sahaja yang mengetahui. Kita sendiri tidak dapat membayangkan jumlah mereka yang tidak terhingga selepas membaca beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Antara hadis itu ialah neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70,000 kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70,000 malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, sekian saja yang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rahmanuddin dan nombor matrik 067389. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan sedikit tentang malaikat dan peranannya. Jadi bila kita sebutkan tentang malaikat alaihimussalam, iaitu menjadi sebahagian daripada i'tikad kita adalah bahawa kita kena beriman dengan para malaikat. Dan malaikat ni juga adalah sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala yang mana berjirim. Mereka ni jisimnya yang bangsa nuraniyah, yakni dengan maksud jenisnya adalah jenis cahaya, diperbuat daripada cahaya, dan yang kuasa di atas berupa dengan beberapa rupa yang lain, yang mana kita i'tikad dalam Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat ni mampu untuk berupa dengan rupa-rupa yang lain. Jadi dan mereka juga taat kepada atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang dipelihara mereka itu juga daripada mengerjakan maksiat. Para malaikat ni dipelihara daripada buatkan perkara-perkara maksiat. Jadi apa yang saya akan betulkan adalah kita akan sebut tentang beberapa para malaikat dan apa dia peranan-peranan setiap para malaikat itu. Pertama sekali, bila kita sebut para malaikat, semestinya para malaikat ni seperti kita juga, ada ketua, ada yang orang yang kerja bawah ketua. Jadi ketua-ketua bagi para malaikat ini, atau dalam kitab sebut sebagai kepala-kepala mereka itu ada 4, iaitu Jibril ataupun Jibrail alaihissalam, Mikail, Israfil dan Izrail. Adapun yang saya akan sebut ni mengikut turutan kepada turutan sebutannya para malaikat. Jadi yang pertama sekali kita akan sentuh berkenaan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah untuk membawa wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka malaikat Jibril inilah yang mana telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul-rasul
Mengikut kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Syu'ara, lebih kurang beginilah, wa innahu latanzilu rabbul alamin, rabbil alamin, nazala birruh al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Itu lebih kurang maksudnya ialah sungguhnya Al-Quran tu di antara isinya ialah kisah-kisah yang tersebut. Yang ni apa? Adalah diturunkan oleh Allah untuk sekalian alam. Jadi ia diturunkan oleh para malaikat Jibril itulah, yang mana Allah telah amanahkan untuk sampai ke wahyu-wahyu ni ke mana? Nazala biruhul amin, yakni kepada dalam dalam hati-hati para manusia, iaitu khusus kepada nabi-nabi Allah dan para rasul Allah. Itu malaikat Jibril adalah yang pertama. Yang kedua ada kita sebutkan sebagai malaikat Mikail. Secara umum lah kita tahu malaikat Mikail ni adalah untuk dia telah tugasnya menurunkan rezeki-rezeki dan menurunkan sebab-sebab kepada rezeki itu. Selalu yang tertinggal iaitu sebab-sebab ke atas rezeki. Seperti kita kata apa, malaikat Mikail juga yang membawa kepada awan, hujan, angin. Angin punca kepada sejuk, hujan punca kepada sejuk, dan juga awan punca kepada turunnya hujan tersebut. Jadi punca-punca ataupun sebab-sebab datangnya rezeki itu juga diturunkan, disampaikan oleh malaikat Mikail. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang mana tugas malaikat Israfil ini menurunkan meniup serunai sangkakala, lebih kepada yang kita sebut serunai, iaitu trompet sangkakala. Malaikat Israfil juga dia telah datang nas pada malaikat Israfil alaihissalam, yang mana telah datang bahawa yang mana malaikat Israfil ni akan tiup serunai sangkakala tersebut, yang mana dia tiup tu dengan arahan Allah sahaja. Tanpa arahan Allah tak akan tiup. Disusun oleh para ulama, yang mana tiupan pertama maka binasalah semua masyarakat makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, melainkan apa? Melainkan Allah Ta'ala lah, dan apa yang Allah Ta'ala telah kehendaki. Jadi sebab tu juga Allah Ta'ala telah memiliki dan mencabut nyawa-nyawa mereka dengan kudratnya. Jadi Allah telah mencabut selepas tu nyawa malaikat Israfil dengan kudrat Allah. Kemudian tiupan yang kedua pula disebut untuk dibangkitkan kepada kehidupan yang telah mati tadi. Yang mana Allah sebut dalam surah Az-Zumar, lebih kurang maksudnya adalah ayat 68, iaitu sesudah tentu akan ditiup pada sangkakala, maka pada waktu itulah mati makhluk-makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah sahaja, maka tak mati. Selepas pada tu, tiupan sangkakala kedua akan menyebabkan serta-merta semua yang mati tadi akan bangkit dan bangun semula berdiri untuk menunggu hari kesudahan masing-masing. Itu tugas Israfil secara umumnya. Yang seterusnya, yang keempat, iaitu yang kita sebut sebagai Malaikatul Malik, iaitu malaikat yang menunggu ataupun menjaga neraka. Malaikat Malik ni, malaikat disebut juga nama lain malaikat azab. Itu kita kenal lah nama dia dengan Al-Quran, disebut sebagai Malaikatul Zabaniyah. Firman Allah Ta'ala, Allah sebut dalam Quran surah Al-Alaq, Kalla la'in lam yantahi lanafsa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nariyah sanad'u dhabaniyah. Maksudnya lebih kurang janganlah sekali-kali berlaku derhaka, demi sesungguhnya jika ia tadi tu tidak berhenti daripada perbuatannya. Perbuatan mana? Perbuatan yang derhaka tadi tu, buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya, yakni menyeret ke dalam neraka, ubun-ubun orang yang berdusta yang salah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulan untuk menyelamatkan dia, kami akan memanggil para malaikat, dan para malaikat itu dinamakan sebagai Malaikatul Zabaniyah untuk menyeksa mereka. Jadi ketua neraka itu nama dia Malik. Ketua neraka itu Malik. Jadi setengah para ulama kata membezakan Zabaniyah ni dengan Malik. Setengah ulama kata Zabaniyah dengan Malik ni malaikat yang sama. Malaikat yang sama.
Untuk pendapat yang mengatakan beza tu, Zabaniyah ni kerjanya untuk menyeret orang-orang yang berlaku derhaka ni. Menyeret, menyentak ubun-ubun orang masuk neraka. Heret masuk neraka. Lalu yang jadi ketua neraka siapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik ni yang jaga neraka. Zabaniyah yang tarik. Adapun setengah ulama yang mengatakan sama adalah malaikat yang sama. Malik dan Zabaniyah adalah malaikat yang sama. Sebab apa? Sebab daripada firman Allah juga, boleh rujuk surah Az-Zukhruf ayat 74 dengan 77. Dekat situ diterangkan tentang azab neraka yang mana diringankan azab dan sebagainya. Dekat situ disebut tentang ketua malaikat iaitu penjaga neraka. Dekat situ disebut. Itu serba sedikit berkenaan dengan 4 para malaikat yang menjadi kepada sumber imannya kita. InsyaAllah akan disebutkan lagi oleh sahabat saya. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azri bin Muhammad Nasli, nombor metrik 067402. Jadi insyaAllah saya akan sambung perbentangan tentang tugas-tugas malaikat, yang mana saya akan menceritakan tentang malaikat maut ataupun malaikat Israel. Tugas utama malaikat ini adalah mencabut nyawa manusia seperti yang diceritakan dalam surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Terjemahannya adalah, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Nama malaikat maut ini yang biasa disebut adalah Israel, namun ini tidak ditemui dalam Al-Quran ataupun nas-nas hadis. Malaikat seterusnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini disebutkan dalam hadis, yang mana hadis tentang tanah kubur. Tugas bagi malaikat Munkar dan Nakir ini adalah menyoal mayat yang ada di dalam alam kubur serta amalan-amalan selama masih hidup di dunia. Seterusnya adalah malaikat Harut dan Marut. Kisah kedua-dua malaikat ini diceritakan secara panjang lebar dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, yang mana terjemahannya adalah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan dan masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, iaitu malaikat itulah yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli ataupun menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Seterusnya insyaAllah saya akan sambung tentang malaikat Ar-Ra'du dan tugasnya. Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu anhu berkata, adapun Ar-Ra'du, para ulama berbeza pendapat tentangnya. Sebahagian ulama mereka berpendapat bahawa dia adalah malaikat yang mengiringi awan dengan hentakan. Manakala Ibnu Katsir berkata, Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman yang dari keduanya diciptakan berbagai macam rezeki di dunia. Mikail memiliki pembantu-pembantu yang akan melaksanakan apa yang diperintahkan berdasar perintah Rabbunya ataupun Tuhannya. Seterusnya adalah tentang malaikat Raqib dan Atik, yang mana Raqib dan Atik ni tugas mereka adalah mencatat segala amal perbuatan manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Qaf ayat yang ke-18. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan ataupun perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Ada ulama memahami kedua-dua perkataan Raqibun Atid daripada ayat di atas adalah nama untuk malaikat-malaikat itu, yang mana Raqib adalah pencatat amalan baik manusia, manakala Atid adalah pencatat amalan yang buruk. Ada ulama tidak memahami perkataan itu sebahagian nama, tetapi Raqib Atid difahami dengan makna tugasnya iaitu pengawas yang sentiasa sedia. Dan yang terakhir sekali ialah malaikat Ridwan,
yang mana malaikat Ridwan ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga pintu syurga, tempat manusia menerima balasan dari ketaatan dan ketakwaan manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kita pada bahagian sifat-sifat malaikat Allah yang wajib diimani dan diteladani. Mengimani keberadaan malaikat itu merupakan suatu kewajipan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Bashauni pada halaman 7, bahawa seseorang itu tidak disebut beriman apabila dia tidak mengimani malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat-sifat tersebut ialah yang pertama, ketaatan dan berdisiplin. Sikap ketaatan dan berdisiplin ini semestinya menjadi nilai qudwah untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Seseorang yang beriman kepada malaikat dengan pendekatan spiritualnya akan sentiasa meneladani sikap-sikap positif yang dicontohkan oleh malaikat. Al-Andalusia pada halaman 312 mengemukakan analisisnya tentang nilai-nilai kebaikan yang ada pada malaikat. Malaikat pada umumnya memiliki perwatakan yang merupakan formulasi dari seluruh nilai-nilai keutamaan, iaitu fadail. Yang pertama, malaikat memiliki kesempurnaan ilmu, iaitu al-ilm al-kamil. Dan yang kedua, malaikat adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dalam hal penjagaan diri, iaitu iffah dari nafsu syahwat. Kerana itu mereka dijadikan sebagai simbolisasi dalam pengendalian diri dari godaan nafsu. Dan yang terakhir, malaikat adalah makhluk yang sentiasa dan akan selamanya menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada sifat yang kedua, iaitu pengendalian diri dari perilaku negatif. Krisis moral yang paling utama yang melanda diri manusia secara umumnya sebenarnya adalah berkurangnya keimanan kepada alam ghaib. Kondisi ini menyebabkan manusia merasa bebas dan berbuat sesuka hati tanpa ada rasa bersalah langsung. Baik, sifat yang ketiga adalah rasa tanggungjawab. Konsep pendidikan Islam menempatkan nilai responsibility, iaitu rasa tanggungjawab, syurbil mas'uliyah, sebagai dasar sistem pendidikan rohaniyah, dengan dasar bahawa kesedaran akan adanya tanggungjawab yang tertanam dalam hati nurani manusia memberikan pengaruh penting dalam peribadi, individu dan masyarakat. Baik, yang keempat pula, menyucikan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini yang ada pada para malaikat sentiasa menyucikan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb mereka dan memohon keampunan bagi manusia yang berada di bumi. Mereka adalah makhluk yang paling ikhlas terhadap Bani Adam. Kita pergi kepada sifat yang kelima, iaitu sentiasa mengajak kepada kebajikan. Malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dan sentiasa akan taat kepadanya, sentiasa menyeru manusia kepada kebaikan. Sentiasa mereka akan selalu mengingatkan manusia dengan berbagai cara agar manusia tetap berada di jalan yang mustaqim, iaitu kebenaran yang hak diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dengan cara menyampaikan ataupun menimpakan azab Allah kepada mereka yang zalim, seperti kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Baik, sifat yang terakhir adalah sentiasa berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat dan sangat dimuliakan. Kerana apa? Kerana mereka tidak pernah sedikit pun ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan selamanya mereka sentiasa berzikir dan memuji keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa setakat itu saja daripada saya. Kita pergi kepada penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim Afiq bin Masrul, bernombor metrik 067387. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan bahagian saya, iaitu penutup bagi tajuk malaikat. Kita pergi kepada isi. Pertama, percaya kepada malaikat merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Kita diwajibkan untuk beriman dengan malaikat kerana ianya merupakan salah satu daripada rukun iman, di mana jika tiada unsur ini, maka tidak cukuplah iman kita kepada agama Islam dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita harus mengetahui, memahami dan meneladani sifat-sifatnya, di mana para malaikat ini, seperti mana kita tahu, mereka tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa taat dengan suruhannya, dan mereka sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepadanya tanpa
sedikit pun rasa jemu dan dengan bersungguh-sungguh. Poin yang seterusnya, para malaikat Allah ini adalah makhluk yang sentiasa taat dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah sedikit pun berbuat dosa. Malaikat merupakan makhluk ghaib yang tidak dapat digapai oleh panca indera manusia, namun dengan potensi intuitif kuwah wijdaniyahnya, seseorang yang beriman dapat merasakan kewujudan malaikat tersebut dan berupaya menyesuaikan fikirannya dan perilakunya dengan nilai-nilai moral yang dirasakannya berada dalam hubungannya dengan malaikat. Okey, di mana di sini jika kita betul-betul meyakini bahawa kewujudan malaikat itu benar, maka kita tidak akan sesekali dan juga takut untuk berbuat dosa. Kerana contohnya jika kita melakukan dosa, kita meyakini bahawa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Taala untuk mencatat segala amalan kita di bahu kiri dan juga di bahu kanan, sama ada amalan itu baik ataupun buruk. Mereka merupakan saksi utama kepada Allah Subhanahu Taala ketika kita di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Di sini saya sertakan dengan satu potongan ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat ke-177 berkenaan dengan kewajipan beriman kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab. Maksudnya, bukanlah perkara kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan juga kitab. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.